Jangan hanya tahu angguk dan geling. Rentasan berita hari ini, Jom Channel mulakan dengan membawa tumpuan penonton berkenaan rombakan kabinet yang diumumkan semalam. Kita sama-sama memberi pandangan secara adil dan saksama tanpa sebarang prejudis dan anda berhak mengemukakan pandangan anda di ruang komen. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa rombakan itu bertujuan untuk membuat penyesuaian dalam memenuhi tuntutan dan keadaan semasa, memandangkan perkembangan ekonomi, permasalahan rakyat termasuk kos sara hidup harus ditangani dengan baik. Berikutan itu beliau membawa masuk Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, Gobind Singh Deo dan Datuk Seri Johari Ghani. Ketiga-tiga figura ini diberi tanggungjawab penting sebagai menteri berlandaskan kepada latar belakang pengalaman dan rekod perkhidmatan sebelum ini. Amir Hamzah yang cemerlang sebagai Ketua Pegawai Eksekutif KWSP dilantik sebagai Menteri Keuangan 2, posisi yang sebelum ini disebut-sebut akan dikembalikan kepada Johari. Bagaimanapun, Johari yang pernah memegang jawatan itu ketika pentadbiran Datuk Seri Najib Razak dilantik sebagai Menteri Perdagangan dan Komoditi. Biarpun kementerian itu bukan sebuah kementerian kanan seperti mana Kementerian Keuangan, namun ia juga kementerian penting dan berkaitan dengan ekonomi, satu bidang yang pernah diulas Johari sebelum ini. Anwar telah menjelaskan bahawa pelantikan itu juga sekaligus menjadikan MOF sebagai sebuah badan bebas daripada tekanan politik. Mungkin ini juga alasan kukuh kenapa Johari tidak dilantik menjadi Menteri Keuangan 2. Pada masa sama, Anwar terus kekal menjadi Menteri Keuangan. Biarpun semasa menjadi pembangkang, ada pemimpin Pakatan Harapan berkobar-kobar menegaskan Perdana Menteri tidak harus memegang jawatan Menteri Keuangan, tetapi mungkin atas hujah memenuhi tuntutan semasa, Anwar terus di situ. Kembalinya Ahli Parlimen Damansara Gobind Singh Deo dan Ahli Parlimen Kuala Selangor Datuk Seri Dr. Haji Zulkifli Ahmad ke dalam kabinet juga bukanlah satu kejutan. Faktanya, kejutan sudah berlaku ketika pembentukan kali pertama Kabinet Kerajaan Perpaduan apabila kedua-dua menteri itu tidak disenaraikan. Seperti mana kata Anwar, individu yang menerajui Kementerian Kesihatan Malaysia memerlukan pengalaman luas berkaitan kementerian berkenaan. Mungkin hujah yang sama boleh digunakan dengan kembalinya Gobind ke dalam kabinet. Beliau diberi tanggungjawab menjaga kementerian baharu iaitu Kementerian Digital yang dipecahkan daripada Kementerian Komunikasi dan Digital. Manakala Fahmi Fadzil boleh menumpukan perhatian sebagai Menteri Komunikasi. Turut menarik perhatian perubahan yang berlaku dalam kalangan pemimpin-pemimpin kanan UMNO. Apa yang mengejutkan ialah perubahan portfolio timbalan Presiden UMNO, Datuk Seri Muhammad Hassan dari Kementerian Pertahanan ke Kementerian Luar. Sudah pastilah perubahan ini menjadi bualan dan dikaitkan dengan politik dalaman UMNO, termasuklah kononnya bekas Menteri Besar Negeri Sembilan itu dilihat bertentangan pendapat dengan Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berhubung kekalahan Teruk Barisan Nasional di PRK Kemaman. Lebih menarik lagi, Anwar sendiri berkata bahawa nama Malaysia kini semakin terkenal di peringkat antarabangsa. Kalau begitu keadaannya, sudah pasti sedikit sebanyak ia hasil kemampuan Datuk Seri Zamri Abdul Kadir menerajui Kementerian Luar. Tetapi, kenapa Zamri ditukar portfolio ke Kementerian Pengajian Tinggi? Dan kenapa pula Menteri Pengajian Tinggi sedia ada, Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, saya tidak mahu bercakap lagi sebab saya masih terkejut ketika ditanya oleh wartawan pemindahannya ke Kementerian Pertahanan menggantikan Muhammad Hassan. Paling menarik perhatian ialah perubahan portfolio pakar pantun UMNO, Datuk Seri Ahmad Maslan dan kembalinya Datuk Seri Noraini Ahmad ke dalam kabinet. Ahmad Maslan yang merupakan Ahli Parlimen Pontian terpaksa meninggalkan kepakarannya dalam bidang ekonomi apabila ditukarkan dari Kementerian Keuangan ke Kementerian Kejeraya. Perubahan ini bukan bermakna beliau dilantik menjadi Menteri Kejeraya, tetapi terus dengan jawatan lama sebagai timbalan menteri, cuma kementeriannya berbeza. Kehadiran semula Ketua Wanita UMNO Noraini Ahmad ke dalam kabinet pula mengejutkan banyak pihak. Ia memandangkan Ahli Parlimen Parit Sulong itu sebelum ini pernah menjadi Menteri Pendidikan Tinggi. Bagaimanapun dalam rombakan kabinet di bawah Kerajaan Perpaduan, Noraini dilantik sebagai Timbalan Menteri Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Namun,
Untuk ulasan yang adil, DAP juga menyaksikan seorang bekas menteri kembali dalam kabinet sebagai timbalan menteri. Jika sebelum ini, Ahli Parlimen Ipoh Barat pernah menjadi Menteri Sumber Manusia, kini beliau dilantik sebagai Timbalan Menteri Undang-Undang dan Reformasi. Pemimpin DAP, Lim Hui Ying, adik kepada Lim Guan Eng, berpindah kementerian tetapi kekal sebagai Timbalan Menteri, iaitu dari Timbalan Menteri Pendidikan kepada Timbalan Menteri Keuangan. Beliau menjadi individu tunggal menduduki jawatan itu selepas dua penyandang sebelum ini, termasuk Ahmad Maslan, berpindah kementerian. Seorang lagi ialah Steven Sim, juga dari DAP, dinaikkan pangkat menjadi Menteri Sumber Manusia menggantikan rakan separtinya, VC Bakumar yang digugurkan. Namun begitu, rakyat melafazkan syukur kerana tiada jawatan Duta Khas Bertaraf Menteri Makan Gaji Buta diwujudkan seperti kerajaan penyakau sebelum ini. Sudah semestinya ia tidak akan berlaku di zaman Anwar. Kesimpulannya, pelbagai persoalan persepsi, spekulasi, ulasan dan tafsiran bebas dilakukan oleh mana-mana pihak berikutan rombakan kabinet itu yang menyaksikan seorang menteri dan dua timbalan menteri iaitu Ram Kapal Singh dan Datuk Siti Aminah Aching digugurkan. PMX pastinya punya alasan konkret untuk semua ini. Sama ada rombakan kabinet ini diterima secara positif oleh rakyat atau tidak, hakikatnya ia bergantung kepada 60 individu yang memikul tanggungjawab itu. Prestasi mereka akan menentukan untung nasib, tenggelam atau timbul kerajaan perpaduan hari ini. Semoga mereka dapat menjalankan tugas dengan lebih baik, terutamanya beberapa menteri yang masih dikekalkan biarpun pada pandangan rakyat, mereka sepatutnya digugurkan kerana gagal berfungsi dengan baik. Siapa mereka? Semua orang tahu. Rakyat perlu bersuara dan memberi pandangan, jangan hanya tahu angguk dan giling. Notah.